Ismail binti Muhammad Akmal, nombor matrik 226017. Hai, nama saya Nurul Najwa binti Omar Dahi, nombor matrik 226020. Hai, nama saya Ahmad Dini Abi Ismail dan nama matrik saya 208078. Nama saya Muhammad Itra Afiq bin Idris dan nama matrik saya 205633. Hai, saya Nishwan Wijayan, nombor matrik saya 223686. Bukit Melawati terletak di Selangor, Malaysia, memiliki sejarah yang kaya. Pada abad ke-18, Sultan Ibrahim Shah dari Kesultanan Selangor mendirikan bukit ini sebagai tempat pertahanan strategik. Bukit Melawati kemudian menjadi pusat pemerintahan dan tempat tinggal bagi keluarga kerajaan. Selain fungsi pertahanan, Bukit Melawati juga memiliki mercusuar yang dibangun oleh Inggeris pada abad ke-19. Mercusuar ini menjadi bahagian penting dalam navigasi maritim di Selat Melaka. Selama sejarahnya, Bukit Melawati juga menyaksikan peristiwa-peristiwa penting termasuk perang melawan penjajah. Hari ini, bukit ini dikenali sebagai tempat bersejarah yang menawarkan pemandangan indah dan tapak bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Bukit Melawati mempunyai sejarah yang kaya dengan peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan penjajahan Belanda, perperangan dengan Kesultanan Melaka dan pemerintahan Sultanan Selangor. Beberapa peristiwa yang berlaku di bukit ini iaitu pada awal kurun ke-16, Tun Muhammad Shah dari Melaka mengerahkan orang Melayu tempatan untuk membina kubu di Bukit Melawati sebagai pertahanan terhadap serang Belanda. Selain itu, peneroka Bugis yang dibatalkan sebagai Sultan Selangor pertama dengan gelaran Sultan Salahuddin Shah pada tahun 1742. Beliau memperkukuhkan kubu di bukit itu sebagai pusat pentadbiran dan kediaman diraja. Kubu di Bukit Melawati ini mula dibina oleh orang Melayu tempatan pada awal kurun ke-16 atas kerahan Tun Mahmud Shah dari Melaka. Menjelang akhir abad ke-17, peneroka Bugis mula bertapak di pantai barat semenanjung Tanah Melayu dan menabalkan Raja Lumo sebagai Sultan Selangor yang pertama pada tahun 1742. Berikutan pentabalan itu, baginda menobatkan dirinya sebagai Sultan Salahuddin Shah. Sultan Ibrahim Shah yang menggantikan Raja Lumo lantas mengerahkan kubu berkenaan dipekukuhkan lagi sebagai langkah berjaga-jaga untuk melindungi Kuala Selangor daripada kemungkinan serangan Belanda pada tahun 1778. Namun, Kuala Selangor tetap jatuh ke tangan tentera Belanda apabila mereka menyerang kubu itu pada tahun 1874. Tahukah anda apakah tumpuan atau ciri-ciri yang menarik di Bukit Melawati ini? Terdapat banyak tarikan yang boleh kita lihat di sini. Antaranya ialah Rumah Api Kuala Selangor, Batu Hampar, Kota Melawati, Muzium Sejarah Kuala Selangor, Perigi Beracun, Makam Diraja, beberapa meriam dan banyak lagi. Pertama sekali, Rumah Api Kuala Selangor. Rumah Api Kuala Selangor terletak di atas Bukit Melawati. Rumah api ini dibina pada tahun 1907 dan mula beroperasi secara rasmi pada tahun 1910 oleh penjajah British berdekatan dengan muara Sungai Selangor. Pada awalnya, rumah api ini digelar sebagai Rumah Api Eltingsburg bersempena dengan nama seorang Governor Belanda kerana pada waktu itu Belanda merupakan penjajah yang berkuasa. Tinggi rumah api ini adalah 83 meter dari dasar laut dan 27 meter dari darat, dengan sinaran lampunya mampu memancar sehingga 56 km. Pada setiap 15 saat, lampu cerah akan berpusing dan berkelip sebanyak 2 kali.
Rumah api ini menjadi petunjuk kepada pelayar Selat Melaka dan menjadi penanda pintu laluan keluar masuk ke perairan Selangor. Menurut sejarah tempatan, perigi beracun di Bukit Malawati ini digunakan untuk menyisir pengkhianat. Untuk keselamatan pelancong yang datang ke sini, perigi ini telah ditutup dengan jersey besi. Namun, pelancong boleh melihat perigi ini dari luar jersey besi. Seterusnya adalah Batu Hampa. Batu ini terletak di sebelah barat halaman Bukit Malawati. Menurut sejarah tempatan, batu ini digunakan untuk tujuan hukuman mati di mana pengkhianat sultan akan dihampakan di atas permukaan rata untuk dipancung. Tetapi terdapat juga kisah yang mengatakan ia tempat memancung kepala pendahaka. Namun, seseorang telah berpendapat bahawa maklumat itu tidak benar kerana hanya seorang dia yang pernah dipancung kepala di batu tersebut, iaitu seorang gadis istana yang berzina dan darahnya disiram di sekeliling istana. Makam Diraja Selangor terdiri daripada 3 makam Sultan Selangor, iaitu Sultan Selangor yang pertama, Sultan Salahuddin 1742 sehingga 1778. Seterusnya adalah Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim 1778 sehingga 1826, dan yang terakhir adalah Sultan Selangor ketiga, iaitu Sultan Mahmud 1826 sehingga 1857. Tarikan terakhir yang terdapat di Bukit Malawati ialah Muzium Sejarah Kuala Selangor. Muzium ini telah menghimpunkan segala persejarahan berhubung Kuala Selangor sebagai salah satu pusat pentadbiran negeri yang terawal semenjak ia diasaskan oleh Raja Lumu atau lebih dikenali sebagai Sultan Salahuddin sekitar tahun 1766. Muzium ini juga mempamerkan koleksi peninggalan bersejarah dan artifak termasuk spesimen mata wang lama. Selain itu, antara peninggalan koleksi bersejarah yang terdapat di muzium ini ialah pakaian seragam polis MSG atau lebih dikenali sebagai Malay State Guide yang dipakai pada tahun 1896, dan juga pakaian seragam polis FMS atau dikenali sebagai The Federated Malay State pada tahun 1920. Di samping itu, terdapat juga pelbagai jenis senjata lama seperti mata tombak yang dibuat oleh keluarga Diraja Bugis, pedang besi, meriam, peluru besi dan juga sundang yang merupakan senjata terbesar dalam keluarga keris. Seterusnya terdapat juga serpihan porselin dan tembikar lama buatan Cina dan Eropah yang dibuat seawal tahun 1800 hingga 1900. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita bersama dengan Encik Mahdi, salah seorang staf di Muzium Kuala Selangor. So, pada pendapat Encik, apa yang menarik di Bukit Malawati ini? Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin terima kasihlah kepada adik-adik daripada UPM kan? Ya. Okey, kerana berkunjung ke Bukit Malawati. Sebenarnya Bukit Malawati ni sebenarnya banyak daya tarikannya. Kalau kita lihat sebenarnya di Bukit Malawati ni ada menyimpan 1001 sejarah berkaitan negeri Selangor khususnya dan Malaysia secara amnya sebenarnya. Sebab itu kita wujudkan, maksudnya kita wujudkan sebuah bangunan yang menyimpan sejarah, terutama sejarah Kuala Selangor. So sebenarnya ramai pengunjung-pengunjung, terutama pengunjung daripada luar negara maupun dalam negara sendiri berkunjung ke sini untuk melihat, terutama kalau dari segi sejarah kita adanya Batu Hampa, Rumah Api, Makam Diraja iaitu Sultan Selangor yang pertama, kedua dan ketiga. Selain daripada daya tarikan 2 ekor jenis kera ataupun lotong yang berada di Bukit Malawati. Sebenarnya orang tak tahu sejarah di Kuala Selangor ni ataupun di Bukit Malawati. Apabila dia berkunjung baru dia akan tahu sejarah yang berlaku di Bukit Malawati itu sendiri. Antaranya peperangan di antara Sultan Ibrahim dengan Belanda ketika menentang ataupun berebut tahta semula daripada Belanda. Banyak sebenarnya sejarah-sejarah kita di atas bukit ni. Okay, Assalamualaikum. So, sekarang kita ada Cik Afika. So, saya nak tanya, kenapa awak memilih tempat ini sebagai
destinasi untuk pada hujung minggu ni? First saya nak tahu tentang Selangor dan second saya nak buat kerja lapangan untuk geografi. So saya ambil hantar kat sini. Sebabnya dekat sini banyak tempat yang bersejarah macam tu lah. Okay. So terima kasih untuk atas jawapan anda. So introduce yourself, your name and where are you from? Yeah, my name is Alexei. My name is Anastasia. And we are from Russia. Oh, it's good. Can I know how you guys know about this place? This place is quite popular in all tourist guides and just from Google Maps and from any sites on internet. So it wasn't a problem to know about Malawati Hill. So are you guys looking interesting here? Yes. Yeah, it's interesting, but We already saw monkeys. we already saw monkey, but not even wasn't the Go up, hill. okay. We are just on the way. Okay. Thank you very much. Thank you. Melalui lawatan dan sesi pembukuan yang kami jalankan pada hari ini, kami dapat simpulkan bahawa pentingnya tempat bersejarah ini untuk memberi kesedaran kepada anak muda serta ia juga dapat memupuk semangat patriotisme sekaligus dapat memperingati dan menghargai perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan. Tempat-tempat bersejarah seperti ini juga dapat dijadikan sebagai sumber penyelidikan dan pendidikan. Selain itu, tempat-tempat yang mempunyai keunikan seni bina seperti ini juga dapat menjadi sumber tarikan pelacur asing untuk melawat negara kita. Sekian itu sahaja dokumentari yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Kami berharap agar kesedaran mengenai kepentingan menyamai semangat cinta ke negara dapat diterapkan dalam diri setiap individu di negara kita sejak daripada kecil lagi, agar sejarah dan tempat-tempat bersejarah kita dapat dijaga agar tidak luput di telan zaman. Sekian dan terima kasih.